Hai semua, salam sejahtera Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan semua, banyak yang bertanya dan menjadi persoalan ramai orang berkenaan dengan pengampunan diraja yang Datuk Seri Anwar dapat. Tuan-tuan dan puan-puan semua, sehingga hari ini, beberapa tahun yang lepas setelah Datuk Seri Anwar Ibrahim telah menerima pengampunan penuh diraja, menjadi persoalan ramai orang. Adakah Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri pada hari ini, yang sendiri menghubungi raja untuk meminta diampuni, ataupun Datuk Seri Anwar Ibrahim memang mendapat pengampunan tanpa beliau hubungi diraja pun? Hari ini saya akan kongsikan kepada Anda satu rahasia ataupun satu pendedahan mengejutkan. Tapi sebelum saya teruskan, saya memohon jasa baik dan kerjasama kamu untuk tekan butang subscribe supaya kamu tidak terlepas perkembangan terkini daripada channel ini. Anwar dedah tidak minta pengampunan diraja. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim akhirnya menegaskan dan membuat satu kenyataan yang menjawab persoalan ramai orang. Beliau tidak pernah meminta ataupun memohon pengampunan diraja pada tahun 2018. Beliau yang juga ahli Parlimen Tambun menegaskan yang di Pertuan Agong ketika itu, Sultan Muhammad V, yang telah menghubungi beliau. Soal pengampunan itu penting. Yang mengambil inisiatif adalah yang di Pertuan Agong ketika itu yang menelepon saya semasa saya di rehab center, kata Datuk Seri Anwar Ibrahim, di mana yang di Pertuan Agong ketika itu yang menelepon Datuk Seri Anwar Ibrahim, dan pada ketika itu beliau berada di rehab center. Katanya, saya nak jelaskan yang saya sebutkan ini fakta. Yang di Pertuan Agong menelepon saya menyatakan, Anwar, saya akan berikan pengampunan penuh kerana saya ikuti perkembangan perbicaraan saudara. Saya petik frasa yang digunakan oleh yang di Pertuan Agong ketika itu ialah pelanggaran prinsip keadilan. Oleh demikian, saya yang di Pertuan Agong akan memberi pengampunan penuh sesegera mungkin, katanya pada sidang Dewan Rakyat. Jadi sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan semua, Datuk Seri Anwar Ibrahim telah menerima pengampunan pengampunan diraja, dan telah menerima pengampunan sepenuhnya tanpa beliau sendiri menghubungi yang di Pertuan Agong. Bahkan beliau sendiri telah ditelepon, telah dihubungi, dan pada ketika itu beliau berada di rehab center. Jadi tuan-tuan dan puan-puan semua, berkenaan dengan pengampunan diraja, pengampunan penuh yang telah diterima Datuk Seri Anwar Ibrahim, sudah pasti masih banyak pihak di luar sana, suara-suara sumbang, suara-suara katak mungkin, tak tahulah. Tapi tuan-tuan dan puan-puan semua, saya lihat memang masih banyak yang mempertikaikan keabsahan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Bahkan dikatakan ada majalah daripada Eropah yang mengatakan full blown homoseksual, kalau saya tak silap, full blown gay. Saya tak ingat, tetapi memang begitulah bunyinya, bahwa Perdana Menteri Malaysia ini dikatakan memang mempunyai satu pembawaan LGBT. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan semua, kita sudah tahu kenapa masih nak pertikaikan bahwa Datuk Seri Anwar Ibrahim sudah menerima pengampunan penuh diraja, dan ini sangat baik. Datuk Seri Anwar Ibrahim sudah mula menunjukkan kehebatan beliau, bahkan telah menunjukkan kepimpinan beliau yang sangat hebat menjadi Perdana Menteri pada hari ini. Bahkan pada usul undi percaya pun beliau sudah menang. Jadi tuan-tuan dan puan-puan semua, apa komen Anda berita hari ini? Di mana pengampunan diraja inilah pendedahan terkini daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri berkenaan dengan pengampunan yang beliau terima pada 2018, beberapa tahun yang lepas, di mana bukan beliau yang menghubungi yang di Pertuan Agong, bahkan beliau sendiri yang dihubungi, dan dikabarkan di dalam perbualan mereka beliau akan menerima pengampunan sesegera mungkin. Teruskan bersama di dalam channel ini untuk perkembangan politik di Malaysia. Hai semua, salam sejahtera Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan semua, satu isu hangat yang saya nak kongsi dengan kamu. Seperti yang kita tahu, Datuk Seri Anwar Ibrahim yang sudah mendapat majoriti lebih 2/3 dengan kemenangan ataupun suara ataupun persetujuan ataupun laungan setuju usul undi percaya di Dewan Rakyat baru-baru ini. Tapi seperti biasa, kita sudah pasti, kita sudah tahu memang banyak yang masih mempertikaikan
Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Manakan tidak, selepas saja Perdana Menteri telah mengangkat sumpah, pengerusi Perikatan Nasional yang sendiri meroyan, Muhyiddin Yassin, yang dilihat kecewa, sakit hati dan mungkin marah terhadap keputusan ataupun lantikan Perdana Menteri hari ini, Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Beliau telah meminta keabsahan dan akhirnya dalam usul undi percaya, Datuk Seri Anwar Ibrahim telah mengangkat sumpah menjadi Perdana Menteri dan menjadi Perdana Menteri yang hebat, berdiri teguh dengan kuat pada hari ini. Satu kenyataan daripada Taqiyuddin sekali lagi yang mengejutkan dan saya ingin berkongsi dengan kamu semua. Tapi sebelum itu, saya meminta jasa baik kerjasama kamu untuk tekan butang subscribe supaya kamu tidak terlepas perkembangan daripada channel ini. Tuan-tuan dan puan semua, hari ini satu kenyataan daripada agenda daily, Taqiyuddin telah mendedahkan sesuatu yang pasti menggemparkan seluruh Pakatan Harapan. Benarkah Pakatan Harapan mempunyai cubaan untuk membeli ahli Parlimen Perikatan Nasional untuk membentuk kerajaan persekutuan? Coba kita renung-renungkan. Adakah kita melihat media ataupun berita sebelum ini yang menyatakan bahwa Pakatan Harapan ada mengambil ahli parlimen daripada Perikatan Nasional untuk membentuk kerajaan? Setakat ini, jika Anda mempunyai komen ataupun setuju dengan kenyataan daripada Taqiyuddin yang berbunyi seperti ini. Taqiyuddin dedah cubaan Pakatan Harapan beli ahli parlimen Perikatan Nasional. Coba kamu komen kalau kamu ada dengar tentang berita ini semasa PRU 15 ataupun semasa Datuk Seri Anwar Ibrahim sedang membentuk kerajaan perpaduan. Tuan-tuan dan puan semua, berita hari ini, ahli Parlimen Kota Bahru Datuk Seri Taqiyuddin Hassan mendedahkan bahwa beberapa MP PN cuba dibeli oleh Pakatan Harapan di dalam usaha untuk membentuk kerajaan persekutuan. Pendedahan itu sekaligus mematahkan tuduhan timbalan Presiden PKR yang kini adalah Menteri Ekonomi, tidak lain dan tidak bukan Rafizi Ramli, bahwa PN juga cuba mencuri 10 MP Barisan Nasional untuk membentuk kerajaan. Taqiyuddin kata PH cuba membeli ke beberapa ahli parlimen daripada Perikatan Nasional. Tetapi pendedahan ini juga sekaligus menyatakan bahwa Perikatan Nasional mencuba, di mana PN juga mencuba untuk mencuri 10 MP Barisan Nasional untuk membentuk kerajaan, menurut Presiden PKR Rafizi Ramli. Cubaan membeli ini dilakukan Pakatan Harapan dengan menawarkan jawatan menteri kepada MP Perikatan Nasional, selain janji untuk membayar semua perbelanjaan ketika PRU ke-15 menurut agenda Delhi. Bukan saya yang cakap. Menurut agenda Delhi, saya ingin mendedahkan di sini bahwa pihak kami pernah ditawarkan beberapa jawatan kabinet untuk menyertai kerajaan di sebelah sana, kerajaan Pakatan Harapan. Daripada agenda Delhi mungkin kenyataan daripada Taqiyuddin Hassan. Juga jaminan kononnya nak bayar balik segala perbelanjaan semasa pilihan raya mereka. Bagaimanapun, Setiausaha Agung PAS itu, Taqiyuddin Hassan berkata, PN akhirnya tidak termakan dengan pujukan dan tawaran jawatan Menteri Kabinet. Tetapi, katanya, mereka tidak terima kerana mereka telah menjadi pembangkang dan mereka membawa mandat 4,7 juta pengundi popular yang mengundi Perikatan Nasional yang membawa kepada 74 kerusi di Parlimen. Taqiyuddin Hassan juga menyifatkan usul percaya terhadap Perdana Menteri hanya satu pertandingan sorak, sedangkan pelantikan telah diputuskan oleh Yang di-Pertuan Agong. Jadi kenapa nak pertikaikan yang melantikan Agong, tetapi setelah undi percaya dijalankan dan Anwar menang, kenapa masih nak mempertikaikan? Jadi adakah pertikaian ini akan terus menerus? Adakah keabsahan Perdana Menteri hari ini masih akan menjadi bahan untuk dipertikaikan daripada Perikatan Nasional, daripada pemimpin-pemimpin Perikatan Nasional? Jadi tuan-tuan dan puan semua, apa komen Anda berita hari ini? Bila Taqiyuddin kata dedah
beliau mendedahkan cubaan Pakatan Harapan untuk membeli ahli Parlimen Perikatan Nasional semasa PRU 15, dan dalam pada itu juga beliau sekaligus mendedahkan ataupun mematahkan tuduhan PKR di mana daripada Rafizi Ramli sebagai timbalan Presiden PKR yang juga mendakwa bahwa PN juga mencuri 10 MP Barisan Nasional untuk membentuk kerajaan. Jadi apa komen Anda? Teruskan bersama di dalam channel ini untuk perkembangan terkini politik di Malaysia.